Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kategori 1 Innovation Project 168. Tajuk inovasi kami adalah potensi penggunaan aplikasi mudah alih mobile apps IMSTKI dalam pelaksanaan kursus Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam di Politeknik Malaysia. Saya Nur Karim bin Nordin dari Politeknik Melaka bersama dengan sahabat saya Muhammad Firdaus Muhammad Junoh daripada Politeknik Tun Said Nasir Paguh Johor. Peranan calon dalam penyediaan inovasi, Saudara Muhammad Firdaus berperanan sebagai pengatur cara utama aplikasi Android menggunakan MIT App Inventor dan teknologi Web 2.0. Calon terlibat dalam melakukan uji lari dan seterusnya memuat naik ke aplikasi Google Play untuk dipindah turun ke dalam telefon pintar. Selain itu, beliau juga melaksanakan uji lari ke atas pelajar Politeknik Tun Said Nasir. Manakala saya berperanan untuk mendapatkan topik berkaitan daripada kurikulum Politeknik bagi menghasilkan inovasi, menulis laporan ringkas latar belakang aplikasi, rasional penyediaan dan impak penggunaan aplikasi ini di dalam PNP, melaksanakan uji lari ke atas pelajar Politeknik Melaka dan menyediakan soalan selidik ujian pra dan pasca pelaksanaan aplikasi IMSTKI. Abstrak. Pemilihan alat bantu mengajar berteknologi tinggi merupakan perkara yang sangat realistik agar aplikasinya benar-benar mampu untuk menyumbang kepada keberkesanan dalam proses PDP. Justru itu, kajian ini akan membincangkan potensi penggunaan aplikasi mudah alih mobile apps IMSTKI yang dibangunkan menggunakan alat pengarang MIT App Inventor untuk pelantar Android beserta gabungan aplikasi Web 2.0 dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran kursus Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam di Politeknik Malaysia. Tujuan inovasi ini dicipta adalah untuk memberi nilai tambah yang efektif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dengan melalui penggunaan peralatan pintar, gabungan daripada teknologi pembelajaran Web 2.0 dengan MIT App Inventor, menekankan keupayaan untuk memudahkan proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal. Latar belakang inovasi pula, kursus Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam adalah kursus wajib yang mesti diambil oleh para pelajar aliran teknikal. Silibus pula merupakan silibus yang berbentuk teori dan ia kurang diminati oleh setengah pelajar dan bahan bacaan pula sukar untuk diperolehi. Oleh itu, ia merupakan peluang untuk kami mengubah kaedah pembelajaran yang lebih luas dan menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Rasional penyediaan pula adalah tumpuan kepada teknik pengajaran kursus Sains Teknologi ini dengan menggunakan aplikasi Android sebagai bahan bantu mengajar, meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan lagi tahap motivasi dan minat pelajar, memudahkan proses mengingat dan kefahaman. Pelajar juga dapat mengikuti pembelajaran tanpa terikat dengan tempat dan masa, serta pelajar juga dapat mengakses topik ini dengan sebarang aplikasi yang menggunakan sistem Android walaupun tanpa kaedah pensyarah. Kaedah pelaksanaan inovasi, spesifikasi utama adalah MIT App Inventor yang ditawarkan secara percuma di internet. Yang kedua adalah penggunaan gabungan bersama platform teknologi tools Web 2.0 iaitu Quizzes, Edpuzzle, Padlet, ProProf, ClassKick, Poplet, Socrative dan juga YouTube. Secara ringkasnya, teknologi ini, aplikasi inovasi ini mengandungi 8 jenis tools berasaskan Web 2.0 bersama dengan 24 aktiviti berasaskan Web 2.0. Oleh demikian, inovasi ini mengandungi 2 topik utama, 8 subtopik yang berkaitan, 8 jenis tools Web 2.0, 24 aktiviti yang berasaskan Web 2.0 dan 3 latihan bagi setiap subtopik. Kaedah penyediaan aplikasi pertama sekali adalah dengan cara mendaftar masuk ke laman web http www.andromo.com dan juga http ai2.appinventor.meet.edu. Yang kedua adalah memilih template yang sesuai dan susun aturan mengikut kesesuaian aplikasi dan juga membina aplikasi yang mengikut keperluan yang sesuai, serta yang terakhir sekali adalah melakukan uji lari aplikasi sebelum dimuat naik ke Google Play. Sebelum pelajar mengaplikasikan inovasi ini, pensyarah akan memberikan penerangan tentang pelaksanaan penggunaan aplikasi ini. Kemudian pelajar akan memindah turun aplikasi IMSTKI daripada Google Play ke dalam telefon pintar masing-masing.
Pelajar juga diberikan kebebasan untuk menggunakan aplikasi IMSTKI dengan pemantauan pensyarah, dan pelajar juga akan diberikan masa selama 30 minit untuk membaca nota tersebut, melawat pautan laman web yang disertakan, dan juga beberapa menu lain yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Terima kasih kepada Ustaz Khairan atas pengenalan kepada perisian IMSTKI yang kami buat ini, dan seterusnya kita akan tengok macam mana proses pengaplikasian perisian IMSTKI ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini kami sediakan sedikit video lah berkaitan dengan macam mana nak menggunakan perisian yang kami sediakan. Okey, dengan harapan kita dapat memahami sedikit lah berkenaan dengan aplikasi kami. Baik, seterusnya kita akan tengok macam mana untuk mengaplikasikan perisian IMSTKI ini ketika proses PDP. Okey, kita akan cari ikon IMSTKI. Baik, saya klik dekat sini. Ini adalah paparan pertama untuk masuk ke perisian ni lah. Okey, saya klik kat sini. Baik, di sini adalah paparan berkenaan dengan tajuk ataupun topik utama yang kami sediakan. Baik, kalau kita tengok dekat sini, tajuk utama yang pertamanya adalah konsep sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam, dan tajuk yang keduanya adalah wahyu sebagai sumber sains teknologi dan kejuruteraan. Okey, paparan berikutnya adalah berkenaan dengan hasil pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Okey, untuk setiap topik utama kami akan letakkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dan juga objektif pembelajaran yang ditetapkan. Baik, kita pergi kepada paparan yang berikutnya. Okey, untuk paparan ini kami sediakan setiap subtopik. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada 4 subtopik utama. Okey, dalam topik konsep sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Okey, kita akan klik topik yang pertama, definisi sains teknologi kejuruteraan dalam Islam. Okey, untuk paparan ni, dalam paparan setiap subtopik kami sediakan nota kepada pensyarah. Okey, dekat sini nota dah lengkap dan dah ada, dan pensyarah atau pelajar boleh download dan gunalah. Okey, kemudian untuk butang yang berikutnya adalah refleksi. Okey, butang refleksi ni kami sediakan video yang ada berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Jadi apabila pensyarah dan pelajar tengok kepada video ni, okey, kita akan buat sedikit refleksi lah berdasarkan kepada video tu. Okey, refleksi satu dan refleksi yang kedua pun sama. Kami sediakan video yang ada berkaitan dengan tajuk topik yang dibincangkan. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan aktiviti. Okey, sebagaimana yang dimaklum oleh Ustaz Khairan tadi, untuk part aktiviti ni kami sediakan aktiviti semuanya berasaskan kepada tools daripada web 2.0 lah. Okay, jadi kalau kita tengok pada pengenalan tadi, kami gunakan 8 jenis tool daripada web 2.0, dan ianya melibatkan 24 aktiviti, semuanya berasaskan kepada web 2.0. Baik, kalau kita tengok aktiviti yang pertama dalam topik yang pertama ni, kami gunakan Quizy untuk memudahkan pelajar jawab soalan. Okey, pelajar boleh klik tools kat sini dan tools jawab kepada soalan yang kami sediakan. Okey, sebagaimana yang saya maklum, semua aktiviti yang kami sediakan ni kami dah lengkapkan semua. Okey, soalan-soalan, dan pensyarah dan pelajar hanya klik sahaja untuk akses kepada aktiviti yang kami sediakan. Okey, begitu juga dengan aktiviti yang kedua. Dalam topik yang pertama, aktiviti yang kedua ni kami gunakan 8 puzzle. Okey, jadi dalam ni
Okey, pensyarah boleh klik dan masuk kepada aktiviti tersebut. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. Okey, pun sama, saya menggunakan tools web 2.0 ni adalah Padlet lah. Okey, jadi daripada sini kami dah sediakan soalan. Okey, pelajar boleh jawab terus kepada soalan yang disediakan. Okey, kita balik kepada topik yang kedua. Baik, untuk setiap subtopik yang disediakan sini, contohnya kat sini topik kedua, okey, topik ketiga dan topik keempat. Okey, fungsinya adalah sama. Kalau kita tengok dekat sini paparannya. Okey, jadi itu sahaja pengenalan kepada sedikit demo berkenaan dengan aplikasi kami. Okey, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, secara konklusinya daripada aplikasi ni, kita ada 2 topik utama, kemudian kita ada 8 subtopik, kita ada 3 latihan untuk setiap subtopik, kemudian kita guna 8 jenis tool web 2.0. Jadi jumlah keseluruhan aktiviti yang berasaskan web 2.0 ni adalah 24 aktiviti. Okay, jadi di sinilah kami cuba menekankan penggunaan lebih kepada interaktif antara pensyarah ataupun pengajar dan juga pelajar dalam proses PDP. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum.